Sebagai seorang OKU intellectual, Barnabas menghadapi banyak masalah. Kami cuba memberikan sokongan dan bimbingan untuk membantu dia. Cabaran Barnabas yang besar ada 5. Yang pertama, kurang kemahiran dalam uruskan teknikal atas talian. Yang kedua, kemahiran mencarikan sumber produk, cairan dan proses perolehan produk. Bukan senang nak dapatkan kepercayaan supplier untuk memberikan produk kepada beliau. Yang ketiga iaitu kemahiran berkomunikasi dengan pelbagai lapisan, contohnya supplier dan customer. Yang keempat iaitu kemahiran mengurus. Barnabas kurang pengetahuan dalam menguruskan perniagaan. Yang terakhir sekali ialah itu modal. Perniagaan memerlukan modal dan kami masih mencari modal untuk perniagaan Barnabas. Pada umur 6 tahun, ibu bapa saya mendapati yang saya tidak menjawab panggilan mereka dan juga mereka mendapat panggilan daripada tadika yang saya tidak bergaul dengan orang lain. Jadi sebab itu saya telah dibawa ke hospital untuk membuat pemeriksaan yang selanjutnya dan saya didiagnosis dengan pendengaran yang teruk tanpa sebab yang diketahui. Dengan ketidakupayaan pendengaran saya mendapati banyak susah untuk menjawab panggilan daripada pelanggan saya kerana kadang-kadang saya tidak dapat mendengar dengan jelas dan juga agak susah untuk memajukan perniagaan dalam bidang profesion ini kerana persaingannya yang tinggi tanpa pusat untuk meningkatkan asas pelanggan saya. Jadi sebab itu financial kewangan untuk bisnes saya tidak stabil. Saya bermula menjadi OKU pada tahun 2014. 2011 tu saya pregnant, anak nombor 3. Di situlah saya start mula sakit. Dan 2014 tu saya buat operation dan terus doktor mengesahkan saya OKU lah, berkerusi roda, saya tak boleh berjalan. Cabarannya adalah kerana pergerakan saya terbatas. So saya tak mampu nak buat sendiri. So saya pun kena bantuan lah. Sebab tu saya hire team untuk bantu saya untuk kembangkan lagi bisnes saya. Saya adalah OKU Kedil sejak lahir. Cabaran yang paling saya terima dengan kepercayaan kepada customer kepada saya. Contohnya kalau customer tu dah memang dengan saya, dia memang tak ada masalah. Tapi untuk customer baru, untuk memberi keyakinan pada dia memang agak sukar lah. Sebab dengan fizikal saya tu, itu yang masalah yang paling utama lah saya hadapi. Sebenarnya saya dilahirkan sebagai seorang yang normal, tidak mempunyai masalah dari segi fizikal maupun mental. Tapi selepas semasa saya kecil, sewaktu saya bermain, mengalami satu insiden yang menyebabkan saya kehilangan pandangan mata sebelah kiri. Sejak dari itu saya mengalami masalah penglihatan sebelah kiri dan tidak boleh melihat lagi. Sepanjang saya melakukan perniagaan, apa yang saya hadapi sebagai seorang OKU ialah kadang bila saya sebagai seorang OKU, saya merasakan pembeli-pembeli saya yang mengetahui saya sebagai orang tidak mempercayai kebolehan saya untuk menghasilkan produk saya sendiri. Jadi mereka kurang percaya dengan produk saya. Tapi apa yang saya percaya, rezeki itu milik Tuhan. Jadi saya percaya kalau itu rezeki saya, maka takkan lari ke mana pun. Saya mengalami kemalangan jalan raya pada tahun 2006, yang mana pada kemalangan tersebut saya telah mengalami kecederaan patah tulang belakang, dan daripada keadaan tersebut saya telah disahkan lumpuh separuh badan sehingga kini. Tizaza Fashion PLT bermula pada tahun 2019. Pada sebelum itu kami menjalankan perniagaan dengan mengambil tempahan jahitan sepenuh masa. Namun kami mengubah perniagaan kami kepada kelas jahitan online dan saya sebagai pengarah produksi yang mana saya menguruskan urusan marketing dan kerja-kerja di belakang tabir. Manakala isteri saya mengajar melalui kelas jahitan online tersebut dan membekalkan ilmu kepada peserta-peserta yang menyertai kelas kami. Keterbatasan untuk kami menjalankan perniagaan dengan kawasan permis yang terhad, ruang permis yang sangat minimum, menjadikan kelancaran kerja dan perniagaan kami sedikit mencabar. Namun, apa yang saya lalui, saya menggunakan
ruang yang ada, seterusnya beri manfaat kepada orang dengan apa yang ada. Pada tahun 2010 lebih kurang jadi OKU sebab saya jatuh bangunan waktu time bekerja. First memang saya tak boleh move on dalam masa 3 tahun. 3 tahun saya tak boleh move on. Lepas pada 3 tahun tu ada satu hamba Allah ni bawa saya ke jalan yang benar. Baru saya boleh move on lah. Baru saya jadi apa yang saya jadi sekarang. Cabaran dia yang ketara, orang normal ni tak trust kat OKU yang mega. Ada sekali kira kita cakap kita pembuatan OKU benda ni, so dia orang terus tak apalah, terima kasih, macam tu je lah. So agak kecewa pada situ, kita orang belajar, tak boleh kita hidekan kita punya OKU, biar kita surprise dia. Buat apa yang ada kat tangan perlu ada knowledge. Nak buat apa-apa perlu ada knowledge. Kalau tak ada knowledge, kau buat apa semua tak jadi. Sebelum ni saya merupakan tenaga pengajar robotik. Tapi lepas jadi OKU ni, pergerakan saya terbatas, jadi saya terpaksa tukar bidang. Kemudian saya nampak masalah yang paling ketara sekali di taman perumahan saya, sisa sampah makanan. Maka daripada itulah saya timbul idea macam mana nak kurangkan sisa sampah makanan ni. Sebenarnya cabaran dalam bertanian ni banyak. Contoh macam saya tak boleh angkat benda berat, saya terpaksa angkat sebelah tangan je. Lagi satu, saya tak boleh capai benda-benda yang tinggi. Kalau tak boleh, saya cuba minta tolong daripada orang lain. Ataupun dengan menggunakan teknologi, saya mampu pergi ke apa yang saya nak capai tu. Ingat, jadikan setiap kekurangan adalah motivasi untuk kita. Saya telah mengalami kemalangan pada tahun 1998 yang menyebabkan buku lali saya patah. Pada masa itu, pergerakan saya masih baik dan pada 2 tahun lepas, saya mengalami penurunan kesihatan dan saya telah melaporkan kepada doktor pakar dan saya telah disarankan untuk menjalani fisioterapi dan juga saya disarankan oleh doktor untuk mendapatkan kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cabaran utama saya ialah keterbatasan pergerakan yang mana saya tidak boleh memandu terlalu lama yang menyebabkan kaki saya akan kebas dan juga saya tidak boleh mengangkat barang yang agak berat. Disebabkan itu saya telah melantik pembantu untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Sebagai seorang OKU, cabarannya bagi saya OKU penglihatan, pergerakan saya agak terbatas terutama di waktu-waktu yang sebelah malam. Kemudian keyakinan diri saya agak kurang selepas keadaan terjadi macam ni sebab saya rasa ada risiko sebab mata saya tinggal satu saja. Jadi saya kena lebih berhati-hatilah daripada orang yang normal.